Cubaan suara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan sambung semula sesi PDPR kita, yang mana untuk hari Khamis ini telah dijadualkan untuk subjek sirah. Jadi semua boleh bawa keluar buku teks sirah tahun 4. Okey, buku teks sirah tahun 4. Dan kalau dah bawa keluar buku teks sirah tahun 4, boleh buka muka surat 23. Okey, hari ini kita akan masuk tajuk baru. Sebelum ini kita dah belajar tentang perjanjian Hudaibiyah, yang mana perjanjian Hudaibiyah ini adalah satu perjanjian yang telah dilakukan antara Rasulullah SAW, yang mana bermaksud antara umat Islam dengan orang kafir musyrikin Mekah. Apa perjanjian dia, ingat tak? Ada 10 isi dia kan? Ada 10 ke ada berapa? Kita saja tengok. Bukan 10, tak sampai 10. Ada 4. Dan salah satu isi utama dalam perjanjian Hudaibiyah adalah tidak ada peperangan antara pihak Islam dengan pihak musyrikin Mekah. Bukan hanya pihak Islam dan musyrikin Mekah saja, peperangan itu tidak boleh berlaku di antara sahabat-sahabat Islam. Maknanya orang-orang yang menjalinkan hubungan dengan kerajaan Islam, dan juga peperangan dengan orang yang menjalinkan hubungan dengan orang musyrikin Mekah, dengan kerajaan musyrikin Mekah. Okey, baik. Kali ini kita akan masuk kepada pembukaan Mekah, pembukaan kota Mekah. InsyaAllah kita akan cuba habiskan tajuk ni. Sebab dia tak banyak pun. Dia tak banyak pun. Dalam 4 muka surat macam tu. Okey, kita teruskan bacaan. Okay, sama-sama kita baca. Kita tengok pada perenggan yang pertama. Pada tahun ke-8 Hijrah, kaum Quraisy telah melanggar perjanjian Hudaibiyah yang telah dipersetujui dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat tak tadi Ustaz ingatkan tentang perjanjian Hudaibiyah? Perjanjian Hudaibiyah telah dipersetujui antara orang kafir musyrikin Mekah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita sambung bacaan. Kaum Quraisy telah membantu Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah yang telah mengadakan bai'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bani Bakar ni, okey, katakan ni orang-orang Bani Bakar. Orang-orang Bani Bakar. Orang-orang Bani Bakar ni dia telah bersahabat dengan orang kafir musyrikin Mekah lah. Dia orang telah bersahabat, telah menjalinkan hubungan dengan orang-orang kafir musyrikin Mekah. Dan Bani Bakar ni meminta pertolongan orang kafir. Ni orang kafir, abang dia lah. Ni orang kafir. Dia meminta pertolongan orang kafir untuk berperang dengan Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah ni pula dia telah menjalinkan hubungan ataupun bersahabat dengan kerajaan Rasulullah, dengan orang-orang Islam. Dan dalam perjanjian Hudaibiyah tu tak boleh berlaku peperangan. Tak boleh berlaku peperangan. Tak kisahlah perang antara orang Islam dengan orang kafir ke, ataupun perang antara sahabat orang Islam dengan sahabat orang kafir. Tak boleh berlaku peperangan. Jadi orang-orang kafir Quraisy telah melanggar perjanjian Hudaibiyah yang telah dipersetujui antara mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi baik, kita sambung balik. Serangan itu telah mengorbankan 20 orang penduduk Bani Khuza'ah. Kemudian Bani Khuza'ah menghantar utusan untuk memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, kita teruskan lagi. Baginda amat marah dengan tindakan musyrikin Mekah dan menghantar utusan dengan mengemukakan 3 pilihan kepada mereka, iaitu yang pertama, dikehendaki membayar diat. Diat ni apa? Diat ini adalah pampasan atau ganti rugi sebagai tebusan darah kepada waris Bani Khuza'ah yang terbunuh, atau yang kedua, atau membatalkan
perjanjian dengan Bani Bakar. Maknanya dia orang tak boleh bersahabat dengan Bani Bakar lah. Bani Bakar yang telah berperang dengan Bani Khuza'ah. Okey. Atau terbatal perjanjian Hudaibiyah dan berperang dengan orang Islam. Kan Bani Khuza'ah tadi kena serang. Okey, Bani Khuza'ah kena serang dengan Bani Bakar. Bani Bakar ni pula dia pergi minta tolong orang Quraisy untuk tolong dia orang menyerang Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah. Kemudian Bani Khuza'ah pun adalah yang mati, ada dalam 20 orang yang mati. Jadi dah kena serang tu, Bani Khuza'ah pun hantarlah utusan untuk memberitahu dekat Nabi yang mana dia orang telah diserang. Dan orang-orang kafir telah memungkiri janji. Kes pencabulan perjanjian ni samalah macam orang Israel sekarang ni. Hari tu beria dia orang buat perjanjian dengan orang Palestin. Beria dia orang buat perjanjian, tak nak ada serangan senjata dekat orang Palestin. Tengok-tengok baru je hari ni buat perjanjian, tengok-tengok esok dia orang dah serang dah. Yang ni kes dia sama macam hari ini punya kes orang Yahudi melanggar perjanjian dengan orang Palestin. Jadi bila Nabi dengar tu, Nabi marah lah. Nabi pun menghantar utusan untuk bagi tahu ke orang kafir. Kamu dah melanggar perjanjian ni. Ikutkan perjanjian 10 tahun tak boleh ada perang. Tiba-tiba tahun ke-8 ada pula perang. Jadi Nabi hantar utusan untuk bagi tahu. Kalau Nabi bagi pilihan dekat orang musyrikin Mekah. 3 pilihan. Yang pertama apa? Yang pertama, Nabi suruh bayar pampasan, ganti rugi kepada keluarga si mati. Yang kan 20 orang mati kan? Jadi orang kafir Quraisy kena bayar ganti rugi kepada keluarga yang si mati. Ataupun pilihan kedua, Nabi suruh orang kafir Quraisy tak berkawan dengan Bani Bakar yang menyerang Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah sahabat Nabi. Ialah yang membuat perjanjian dengan Nabi. Yang Bani Bakar ni adalah sahabat dengan orang kafir Quraisy. Jadi Nabi suruh kafir Quraisy batalkan, jangan berkawan dengan Bani Khuza'ah. Itu pilihan kedua. Pilihan ketiga, Nabi suruh buat apa? Nabi kata, ataupun yang ketiga, kita batalkan perjanjian Hudaibiyah dan bersiap sedialah berperang dengan orang Islam. Nabi bagi 3 pilihan kepada orang kafir Quraisy. Okey, jom kita tengok mana satu orang kafir Quraisy pilih. Jom. Okey, baik, kita sambung bacaan. Kaum musyrikin Mekah terasa kewibawaan mereka tercabar, lalu memilih untuk berperang dengan orang Islam. Alhamdulillah. Jadi nampak tak betapa sombongnya orang kafir Quraisy ni. Padahal Nabi dah bagi 3 pilihan dah. Yang pertama ni paling mudah. Bayar aja dekat keluarga si mati. Tapi dia orang tak nak. Dia orang rasa ego dia orang tinggi. Dia orang kata mana boleh kita tunduk dekat tuntutan Nabi Muhammad. Kita perang je lah. Dia orang ambil option yang ketiga. Pilihan yang ketiga. Dia orang nak berperang juga dengan orang Islam. Okay, kita sambung lagi bacaan. Rasulullah SAW bersama 10,000 tentera Islam menuju ke Mekah. Dan orang kafir pilih untuk berperang. Jadi Nabi pun siap sedia bala tentera. Bawa 10,000 orang tentera menuju ke Mekah. Dalam perjalanan, Rasulullah SAW berhenti Damaruz Zahran dan mendirikan kemah untuk bermalam di situ. Rasulullah SAW telah menyusun strategi dengan teliti agar dapat memasuki kota Mekah tanpa pertumpahan darah. Tadi dalam perjalanan dari Madinah, Nabi bawa dengan 10 orang para tentera menuju ke Mekah, dan di dalam pertengahan jalan Nabi pun berhenti dengan para tentera lah, dengan para tentera semua berhenti di Damaruz Zahran, mendirikan kemah, dan dekat situlah Nabi dan para sahabat bermesyuarat untuk menyusun strategi macam mana nak masuk ke Mekah tanpa berperang pun. Okey, baik. Kita sambung lagi. Kita tengok muka surat 24. Kita tengok macam mana strategi Nabi. Memanglah kata nak berperang, tapi kalau boleh Nabi berperang, tapi kalau boleh tak nak perang tu berlaku.
Kalau boleh. Tapi kalau tak boleh nak dielakkan, terpaksalah. Cumanya Nabi ni bijak. Nabi ni salah satu sifat wajib bagi Nabi adalah perlulah bijak. Jadi Nabi susun strategi dengan perbincangan para sahabat. Okay. Strategi bagi menakutkan musyrikin Mekah. Okay. Kita tengok. Pada malam itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan setiap pasukan menyalakan unggun api. Tahu tak unggun api? Unggun api macam ni. Dia ada batang. Kemudian ada api. Ini batang dia. Ada juga orang buat yang dekat atas tanah. Kayu dekat sini, kayu dekat sini, kayu dekat sini. Bakar. Itulah kita panggil unggun api. Kita sambung. Rasulullah SAW mengarahkan setiap pasukan menyalakan unggun api yang besar bertujuan untuk menimbulkan rasa gerun kepada musyrikin Mekah. Strategi ini telah berjaya melemahkan semangat musuh. Yalah, zaman dulu mana ada lampu kan. Jadi kalau nak tengok cahaya ke apa, mestilah menggunakan unggun api. Jadi ini strategi Rasulullah SAW. Dari jauh diorang tak nampak pun. Kan malam gelap. Orang musyrikin Mekah tak nampak pun malam. Jadi diorang hanya nampak unggun api. Bila banyak-banyak unggun api, nampaklah macam ramai. Macam kita lah kan. Kalau raya nampak banyak pelita dekat luar. Tengok macam ramai je orang kan. Padahal tak ada orang pun. Macam itulah strategi Nabi. Waktu pembukaan kota Mekah, Nabi menyalakan api untuk menunjukkan bahawa tentera Nabi ni ramai. Nak menunjukkan tentera Nabi ni ramai. Sebenarnya 10,000 tu ramai, tapi Nabi nak bagi nampak lagi ramai. Mungkin asalnya 10,000, bila ada unggun api tu nampak macam 40,000. Okay, baik, kita sambung lagi bacaan. Ketika Abu Sufyan keluar meninjau tentera Islam. Abu Sufyan ni dia antara salah seorang pemimpin kafir Quraisy, bukan orang Islam waktu ni. Waktu ini Abu Sufyan merupakan salah satu pemimpin kafir Quraisy. Okey, kita sambung lagi. Ketika Abu Sufyan keluar meninjau tentera Islam, beliau berasa kekuatan Islam sangat kuat dan tidak mungkin dapat menewaskan mereka. Di pertengahan jalan, beliau terserempak dengan Al-Abbas yang baru memeluk Islam. Setelah mendengar penjelasan Al-Abbas, Abu Sufyan terbuka hati untuk menerima kebenaran Islam. Akhirnya, Al-Abbas membawa Abu Sufyan berjumpa Rasulullah SAW dan beliau memeluk Islam. Sebelum ni Abu Sufyan merupakan pemimpin kafir Quraisy, tetapi dia terserempak dengan sahabat dia sendiri. Al-Abbas ni pun asalnya adalah kafir Quraisy, tapi sebenarnya di malam tu dia keluar senyap dia pergi jumpa Rasulullah nak peluk Islam. Ketika balik tu dia terjumpa, Abu Sufyan terjumpa dengan dia. Jadi Abbas pun cerita pasal Islam semua. Abu Sufyan pun tertarik nak peluk Islam. Dia pun, Al-Abbas ni pun pergilah bawa Abu Sufyan berjumpa dengan Rasulullah, terus memeluk agama Islam. Okey, baik. Kita teruskan. Okey, yang ini di bawah. Rasulullah SAW memberi tawaran keselamatan. Okey. Okey, ni tadi dah malam kan? Tadi malam masa Nabi nyalakan unggun api. Okey, yang ni kita dah masuk esoknya, paginya. Okey, kita sama-sama baca. Pada pagi hari Jumaat 10 Ramadan, Rasulullah SAW mula masuk ke Mekah sambil menundukkan kepala dengan penuh tawaduk dan rendah diri bagi menzahirkan kesyukuran atas kemenangan yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala. Tentera Islam memasuki Mekah melalui 4 penjuru yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Terlebih dahulu baginda mengisytiharkan tawaran. Okey, kita sambung muka surat 25. Okey, tawaran kepada siapa? Nabi Rasulullah SAW mengisytiharkan tawaran kepada penduduk Mekah bahawa mereka akan selamat sekiranya berada di tempat
berikut. Yang pertama apa? Yang pertama adalah sesiapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, maka dia akan selamat. Yang kedua, apa tawaran yang Nabi tawarkan kepada penduduk Mekah? Sesiapa yang memasuki Masjidil Haram, siapa yang masuk dalam Masjidil Haram waktu tu, dia selamat. Okay, dan yang ketiga, sesiapa yang memasuki rumah sendiri, dia akan selamat. Pagi tu 10 Ramadan, kan yang malam tu Nabi dengan para sahabat menyalakan unggun api nak bagi nampak ramai. Okay, kemudian esoknya pagi 10 Ramadan hari Jumaat, Nabi telah mengagihkan para tentera Islam kepada 4 bahagian dan memasuki Mekah melalui 4 pintu. Ni contohnya, ni Mekah. Ingat ya, Mekah tu bukan Kaabah. Mekah tu nama tempat dia besar dan Kaabah terletak di dalamnya. Ini kota Mekah. Okey, Nabi agihkan tentera-tentera Islam itu kepada 4 bahagian. Kumpulan yang pertama masuk melalui utara. Yang kedua masuk melalui barat. Kumpulan yang ketiga masuk melalui selatan, dan kumpulan yang keempat masuk melalui pintu timur. 4 penjuru Nabi agihkan dan masuk kepada 4 pintu yang berbeza. 4 tempat yang berbeza. Jadi waktu masuk ke kota Mekah tu, Nabi tawarkan kepada penduduk Mekah. Penduduk Mekah ni orang kafir Quraisy lah dalam Mekah ni. Dekat dalam kota Mekah ni semuanya orang kafir Quraisy. Jadi Nabi tawarkan kepada orang-orang Mekah, siapa yang nak selamat masuk kepada 3 rumah ni. 3 tempat ni. Yang pertama rumah siapa? Rumah Abu Sufyan. Abu Sufyan yang Ustaz kata tadi, sebelum ni dia ni adalah pemimpin besar kafir Quraisy. Tetapi malam yang Nabi buat serangan tu, dia telah memeluk Islam. Dia jumpa Rasul kan. Jadi Nabi tawarkan siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, dia selamat. Yang kedua, siapa yang masuk ke Masjidil Haram. Masjidil Haram dalam kota Mekah kat sini. Contohnya kawasan Masjidil Haram. Yang ini kawasan kota Mekah. Siapa yang masuk dekat dalam Masjidil Haram, dia selamat. Bukan masuk dalam Kaabah ya, dia masuk dalam kawasan Masjidil Haram. Kaabah tu dia dekat dalam Masjidil Haram. Masjidil Haram dekat dalam Mekah. Jadi sesiapa nak selamat, masuklah ke dalam kawasan Masjidil Haram. Dan yang ketiga, Nabi kata siapa yang masuk rumah sendiri waktu tu, dia akan selamat juga. Okey, baik, kita teruskan lagi bacaan. Pengisytiharan ini telah menggemparkan musyrikin Mekah, dan semakin mereka lemah untuk menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan pengisytiharan tawaran Nabi ni, orang kuat, orang pimpin musyrikin Mekah dah tak boleh buat apa dah. Sebab semua penduduk Mekah mendengar kata-kata Rasulullah, menerima tawaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita teruskan lagi. Seterusnya, tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas memasuki kota Mekah. Apa yang Nabi buat selepas Nabi masuk? Bila Nabi dengan para sahabat, dengan tentera Islam dapat masuk ke kota Mekah, apa yang mereka buat? Okey, baik. Kita baca sama-sama. Antara tindakan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah berjaya menguasai kota Mekah adalah seperti berikut. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menuju ke Kaabah lalu memusnahkan 360 buah patung berhala yang terdapat di sekeliling Kaabah. Waktu tu Kaabah dipenuhi dengan berhala, patung-patung sembahan orang kafir musyrikin Mekah. Jadi apa yang Nabi buat dengan para sahabat? Nabi terus je masuk ke Kaabah dengan para sahabat, lalu terus musnahkan sebanyak 360 patung berhala. Okay, yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan tawaf di Kaabah dan menunaikan solat sunat di Maqam Ibrahim sebanyak 8 rakaat. Maqam Ibrahim. Bila Nabi dah hancurkan, Nabi buat tawaf, kemudian Nabi buat solat sunat di Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim ni apa? Maqam Ibrahim ni bukan kubur Nabi Ibrahim, tidak. Maqam Ibrahim ini adalah ada satu tempat
Cuba nanti dekat Google awak cuba search dalam Rumi, tulis makam Ibrahim, kan Nabi Ibrahim, makam Ibrahim di Mekah. Tulis macam tu. Nanti awak boleh nampak dekat mana makam Ibrahim. Dia dekat je dengan Kaabah. Dia bersebelahan Ustaz rasa. Ustaz nak tunjuk gambar pun tak boleh dalam ni. Cuba awak search sendiri dekat Google. Okey, baik. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan Bilal bin Rabah melaungkan azan di atas bumbung Kaabah. Kenalkan Bilal bin Rabah muazzin pertama. Muazzin Rasulullah SAW. Nabi suruh dia panjat Kaabah, dan dekat atas Kaabah itulah Bilal bin Rabah melaungkan azan. Okey, baik. Yang keempat, Rasulullah SAW menyampaikan khutbah pertama kepada penduduk Mekah. Yang kelima, Rasulullah SAW telah mengisytiharkan pengampunan kepada semua bekas musuhnya. Nabi mengisytiharkan pengampunan kepada kaum-kaum musyrikin Mekah yang pernah perang berlawan dengan Nabi Muhammad. Nabi ampunkan mereka semua. Okey, baik. Kita teruskan lagi 26. Lain sikit je nak habis. Lagi satu muka surat saja. Kita tengok pula faktor kejayaan pembukaan kota Mekah. Apa faktornya? Faktor sampai Nabi berjaya membuka semula kota Mekah daripada cengkaman kafir Quraisy. Okey, baik. Yang pertama, kekuatan akidah yang ditanam oleh Rasulullah SAW kepada umat Islam menjadikan mereka yakin berada di pihak yang benar. Yang kedua, hubungan persaudaraan yang kukuh di antara umat Islam membolehkan mereka bekerjasama melakukan semua strategi yang dirancang oleh Rasulullah SAW. Nampak tak kekuatan akidah dan ketaatan para sahabat dan juga orang Islam waktu tu menuruti segala arahan Rasulullah SAW. Dia orang ikut je strategi yang telah direncanakan oleh Rasulullah SAW. Baik, yang ketiga, strategi yang bijak dan teliti oleh Rasulullah SAW telah berjaya melemahkan kekuatan musyrikin Mekah. Strategi Nabi macam mana? Strategi Nabi malam tu suruh tentera-tentera Islam menyalakan unggah api yang besar, dan kemudian strategi yang kedua adalah Nabi memecahkan tentera Islam kepada 4 bahagian dan masuk kepada 4 pintu yang berlainan. Baik, kita teruskan lagi. Yang keempat, semangat jihad yang tinggi dalam kalangan umat Islam dan yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, hasil perjanjian Hudaibiyah. Ramai penduduk Mekah tertarik dengan Islam sehingga ramai memeluk Islam. Ingat tak perjanjian Hudaibiyah? Orang Madinah yang pergi ke Mekah tidak perlu dipulangkan ke Mekah balik. Jadi kesan daripada itu, orang-orang Madinah yang tidak dapat pulang ke Madinah, diorang terpaksa duduk di Mekah dan menyebarkan Islam. Waktu itulah penduduk Mekah ramai yang baru mengenali Islam. Dan juga orang Mekah yang pergi ke Madinah nak peluk Islam, dia perlu dihantar balik ke Mekah. Itu kan strategi Nabi. Orang yang dah peluk Islam, bila dia balik ke Mekah balik, dia sebarkan Islam. Sebab itulah perjanjian Hudaibiyah ni salah satu faktor Islam boleh berkembang luas di kota Mekah. Okay, baik. Yang keenam, ramai pembesar dan panglima Quraisy telah memeluk Islam. Antaranya ialah Khalid bin Al-Walid dan Amru bin Aus, menyebabkan kekuatan musyrikin Quraisy semakin lemah. Dan yang ketujuh, ramai pembesar dan panglima perang tentera Quraisy terkorban dalam peperangan seperti Abu Jahal dan Utbah bin Rabi'ah. Macam mana Nabi boleh masuk ke kota Mekah dengan mudah waktu tu? Salah satunya adalah sebab sebelum tragedi
pembukaan kota Mekah ni, ramai panglima musyrikin Mekah dah masuk Islam, dan ramai juga panglima yang tak masuk Islam tu mati pada peperangan sebelum-sebelum ni. Contohnya macam Abu Jahal dan juga Utbah bin Rabi'ah. Okay, baik. Yang terakhir kita tengok kesan pembukaan kota Mekah. Kesan pembukaan kota Mekah. Yang pertama, dakwah Islam dijalankan secara terang-terangan dan berkembang dengan pesat di seluruh semenanjung tanah Arab. Sebab apa? Bila kota Mekah ni merupakan salah satu tempat yang sangat popular di seluruh negeri Arab waktu tu. Jadi bila Nabi dapat buka kota Mekah, ramai yang datang ke Mekah dan tersebarlah Islam dengan lebih luas. Sebab Mekah adalah satu tempat yang popular. Macam kita lah, macam kita KL tempat yang popular, orang ramai datang. Macam itulah Mekah. Mekah tempat yang popular di tanah Arab. Dan orang datang, orang kenal Islam, orang sebarkan lagi. Okay, baik. Yang kedua, tanah haram Mekah menjadi kawasan larangan bagi orang bukan Islam. Sebab itulah kita panggil Masjidil Haram ataupun tanah haram Mekah. Sampai sekarang kita panggil kan, sebabnya Mekah adalah tanah yang diharamkan untuk orang Islam masuk. Okay, baik. Yang ketiga, ramai orang kafir Quraisy memeluk Islam. Yang keempat, umat Islam dapat menunaikan ibadah tanpa gangguan orang kafir. Dan yang terakhir, masyarakat Mekah saling bekerjasama dan hidup aman dan damai. Umat Islam dapat menunaikan ibadah tanpa gangguan orang kafir. Sebab apa? Sebabnya Mekah ni dulu terkenal dengan kekuatan dia. Dengan begitu kuatnya kan. Jadi bila kerajaan kafir Quraisy Mekah runtuh, maknanya tak adalah orang nak ganggu dah orang Islam. Sebabnya orang-orang kafir Quraisy pun dah masuk Islam. Jadi orang-orang Islam boleh beribadah dengan bebasnya. Okey. Jadi untuk kerja rumah, untuk latihan. Okey, untuk latihan Ustaz nak awak buat muka surat 27. Mudah saja. Dia suruh lorekkan jawapan yang betul. Jadi yang pertama apa? Pada tahun ke-8 Hijrah, kaum Quraisy telah melanggar ke membuat perjanjian Hudaibiyah? Perjanjian Hudaibiyah bukannya pada tahun ke-8 Hijrah, berlaku pada bila? Bukan waktu ni. Okey, baik. Kedua, sebagai balasan Rasulullah SAW telah mengemukakan 13 ke 3? Ada berapa pilihan? Pilihan kepada mereka dan mereka memilih untuk berperang. Cuba tengok rujuk kepada muka surat, buku teks muka surat 25. Ada berapa ni? Ada berapa pilihan ni Nabi bagi dekat kaum Quraisy? Jadi pilihlah. Yang nombor 2 ni, 13 ke 3? Lorek mana salah satu? Salah satu. Okay, baik, yang ketiga. Rasulullah SAW mengarahkan supaya tentera Islam menyalakan unggun api yang besar ke banyak? Boleh tengok, boleh rujuk 24. Muka surat 24 buku teks. Okay. Pada malam itu Rasulullah SAW mengarahkan setiap pasukan menyalakan unggun api yang besar. Besar ke banyak? Jadi awak pilihlah. Untuk soalan nombor 3. Pilihlah salah satu. Besar ke banyak? Dalam buku teks ada tulis apa? Besar ke banyak? Jadi pandai-pandai pilih. Okay, baik. Yang keempat, strategi Rasulullah SAW telah membawa kemenangan ke keuntungan kepada tentera Islam. Menang ke untung? Dua-dua sebenarnya betul, tapi yang lebih tepat adalah kemenangan. Okay, baik. Yang kelima, selepas pembukaan kota Mekah, dakwah Islam dapat dijalankan secara terang-terangan dan bertambah pesat dengan pesat ke berkembang dengan pesat? Pilih salah satu. Mana satu yang sesuai? Baik, yang keenam. Selepas pembukaan kota Mekah, ramai orang kafir Quraisy membenci ke memeluk Islam dan Mekah menjadi kawasan larangan bagi orang bukan Islam. Dan yang terakhir, di bawah kepimpinan Islam, masyarakat Mekah saling bekerjasama dan hidup tidak aman ke? Aman. Boleh rujuk pada muka surat yang terakhir. Kesan ni. Kesan pembukaan kota Mekah. Itu saja untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.